Di Meksiko, seorang lelaki mengaku kepada penyiasat dia melarutkan mayat manusia dalam asid. Lebih daripada 300 orang selama beberapa tahun. Dengan bayaran $600 seminggu. Hanya satu kerja. Mayat-mayat itu dimuatkan ke dalam tong logam besar yang diisi dengan larutan kimia kaustik, diletakkan di atas pembakar gas dan dibiarkan sehingga pagi. Menjelang subuh, hampir tiada apa yang tinggal daripada orang itu. Selebihnya, dalam bentuk gigi dan tulang, dibakar dengan petrol dan ditanam. Hanya di satu halaman rahsia, penyiasat kemudiannya menemui lebih daripada 250 kg serpihan tulang. Lelaki ini digelar The Chef, sempena hidangan kebangsaan, stir daging. Dia mendakwa dia sendiri tidak membunuh sesiapa, dia hanya membersihkan selepas orang lain. Mahkamah hanya memberinya 10 tahun hukuman. Kartel sedang mencipta cara baharu untuk memusnahkan bukti lebih cepat daripada yang dapat ditemui oleh polis. Beribu-ribu keluarga masih tidak tahu apa yang berlaku kepada orang tersayang mereka dan kemungkinan besar tidak akan pernah. Skim serupa ditemui di beberapa bandar. Tong asid disembunyikan di halaman bangunan kediaman, di sebelah taman permainan dan di garaj di jalan-jalan biasa. Di sebuah negeri Meksiko sahaja, lebih daripada 15,000 orang hilang. Kebanyakan mereka masih hilang sehingga hari ini. Mayat mereka mungkin telah lama tidak wujud. Para pemimpin kartel menunjukkan teknik tersebut pada sekeping daging lembu. Dalam masa 2 jam, seluruh potongan daging itu telah hilang sepenuhnya. Mayat manusia itu telah hilang menjelang pagi. Tanpa jejak, tanpa bukti, tanpa nama. Kartel Meksiko menjalankan kem latihan sebenar untuk bakal pejuang. Orang ramai dibawa ke sana dan apa yang mereka panggil latihan bermula. Pada hakikatnya, ia adalah keruntuhan personaliti sepenuhnya. Pada mulanya, ia adalah usaha fizikal dan tekanan berterusan. Lakukan kesilapan semasa membuka senjata, kena pukul. Angkat kepala terlalu awal, kena pukul lagi. Ketepikan, kematian. Ujian terakhir bukanlah latihan sasaran. Pejuang muda diperintahkan untuk memotong-motong mayat orang yang dihukum mati di tempat kejadian. Sesiapa yang enggan menjadi orang seterusnya? Antara jurulatih ialah bekas anggota tentera dan askar dari unit tempur terbaik, orang yang telah dilatih oleh kerajaan selama bertahun-tahun untuk bertempur. Kini mereka menyampaikan pengetahuan ini kepada kartel. Mangsa yang terselamat mengatakan bahawa tiada jalan keluar sebenar dari kem tersebut. Cuba pergi boleh dihukum mati. Ini bukan gulag, ia adalah kilang yang menghasilkan orang yang sanggup membunuh atas arahan. Ada yang diberi dadah untuk mengurangkan ketakutan mereka dan mematahkan kehendak mereka. Selepas beberapa minggu, seseorang tidak lagi boleh memutuskan sendiri sama ada mereka mahu pergi, mereka hanya mengikut arahan. Apabila polis menemui kem-kem tersebut, mereka meninggalkan kesan keropos peluru, gari, tong dan tulang. Pada masa itu, para pejuang itu sendiri telah lama tersebar di seluruh negara. Kartel membina tentera berdasarkan prinsip ketenteraan, peninjau, penembak tepat, kumpulan penyerang, pemodal. Mereka bukan lagi sekadar kumpulan samseng, mereka adalah struktur yang berperang dengan lebih berkesan daripada kebanyakan tentera negara. Kartel Meksiko sedang merekrut kanak-kanak. Kira-kira 30,000 remaja berumur antara 12 dan 15 tahun sudah bekerja untuk kumpulan jenayah, menurut angka PBB. Pada mulanya, mereka hanya diminta untuk mengawasi siapa yang datang dan siapa yang pergi. Kemudian mereka ditawarkan jualan. Kemudian mereka diberi pistol. Langkah demi langkah, seorang remaja menjadi pembunuh upahan. Kini kartel merekrut melalui permainan video. Pada waktu malam, ketika ibu bapa sedang tidur, orang yang tidak dikenali di bilik sembang menawarkan pengembaraan, wang dan rasa hormat. Ada yang bersetuju dan tidak pernah kembali kepada keluarga mereka. Seorang budak lelaki berusia 15 tahun dari sebuah bandar sempadan berkata, pertama, dia menjual barang, kemudian mereka memberinya gambar dan pistol. Dia menyelesaikan tugas itu dan menganggapnya sebagai pekerjaan biasa selepas sekolah. Sepanjang 20 tahun yang lalu, lebih daripada 20,000 kanak-kanak telah meninggal dunia di Meksiko. Ramai daripada mereka bukan mangsa, mereka sendiri yang menarik picu. Sistem ini memusnahkan mereka yang malang di tempat kelahiran mereka. Keluarga yang tidak mahu menyerahkan anak-anak mereka kepada kartel menerima ancaman. Ada yang dibunuh betul-betul di hadapan anak-anak mereka. Ini bukan sekadar pengambilan pekerja, ia adalah perampasan seluruh generasi muda. Dianggarkan suku juta lagi kanak-kanak berisiko direkrut. Mereka tinggal di kawasan kejiranan di mana kartel sudah mengawal setiap jalan. Mana-mana seorang daripada mereka boleh menjadi orang seterusnya pada bila-bila masa. Kartel tidak menyembunyikan usaha pengambilan pekerja mereka, mereka menyiarkan video jemputan secara terbuka. Dalam satu video, seorang budak lelaki berusia 20 tahun bercakap terus kepada kamera, saya akan bekerja sebagai tentera upahan. Secara sukarela. Petik 2.
Kartel Mexico tidak bersembunyi. Mereka merakam hukuman mati, menulis kapsion pada mayat dan menyiarkan semuanya secara terbuka. Ini bukan kebetulan, ia adalah mesej yang disengajakan. Untuk semua orang, kepala musuh yang dipenggal dipaparkan seperti trofi pertempuran. Kadangkala dengan mesej kepada pesaing, kadangkala dengan nama dan alamat mangsa. Sekadar menunjukkan kita terlepas daripada hukuman. Platform sukar untuk mengalir keluar kandungan ini, kartel menggunakan emoji, selanga dan kata kod untuk memintas semua penapis. Jika satu akaun dipadam, 10 akaun baru muncul di tempatnya dalam masa sejam. Pada masa yang sama, kartel yang sama mengiklankan kemewahan, rumah agam, kereta mahal, haiwan eksotik sebagai haiwan peliharaan. Ini bukan bercakap besar, ia adalah pengiklanan yang disasarkan untuk mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Penyelidik menemui beribu-ribu video yang ditandai dengan kartel hanya pada satu platform. Ia bukan propaganda untuk keganasan, ia adalah propaganda untuk gaya hidup. Inilah yang paling berkesan dengan golongan muda. Kartel telah menyedari bahawa ketakutan adalah satu alat dan iri hati adalah satu lagi. Video dengan berjuta-juta tontonan menyampaikan sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan wang, imej kuasa mutlak yang ingin dimiliki seseorang. Wartawan yang cuba melaporkan secara terbuka mengenai kartel menerima ugutan dan juga kematian. Meksiko telah lama disenaraikan antara negara paling berbahaya di dunia untuk wartawan. Kartel mengawal 1/3 wilayah Meksiko. Mereka telah lama melangkaui perdagangan dadah, mereka mengutip cukai daripada perniagaan, menyelesaikan pertikaian dan menetapkan peraturan mereka sendiri. Di banyak kawasan, kartel adalah kuasa sebenar. Polis mengambil wang mereka, hakim memandang ke arah lain dan penduduk telah lama mengetahui bahawa tiada sesiapa dan tempat untuk mengadu. Satu kartel utama sahaja memperoleh puluhan bilion dolar setahun. Sebahagian daripada wang ini pergi ke gereja dan makanan percuma untuk golongan miskin, begitulah cara kartel membeli kasih sayang penduduk. Amerika Syarikat telah menetapkan kartel terbesar sebagai organisasi pengganas dan mengancam untuk menyerang pangkalan mereka. Dan kartel sudah beroperasi di berpuluh-puluh negara di seluruh dunia. Ini menjejaskan semua orang, bukan hanya rakyat Meksiko. Kartel telah membuka ban, agensi hartanah dan rangkaian restoran mereka sendiri. Wang diubati melalui perniagaan biasa, sebahagian daripada barangan yang anda beli mungkin dikaitkan dengan mereka. Apabila ketua kartel ditangkap, keganasan tidak berakhir, ia memuncak secara dramatik. Perebutan kuasa berlaku dan rakyat biasa adalah yang pertama terjejas. Ini telah berlaku berkali-kali sebelum ini. Dadah yang dijual hampir di mana-mana di dunia kemungkinan besar telah melalui tangan mereka. Ini bukan masalah Meksiko, ia adalah sistem global. Langgan saluran dan tonton episod lain, ia penting.